Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya kasihi sahabat saya Tuan Haji Jaini, Tuan Bilal, tuan-tuan, sahabat-sahabat, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat yang saya kasihi dan saya muliakan semua. Alhamdulillah. Tentu sekali di permulaan ini kita merafakkan syukur yang bersangatan, yang sebanyak-banyaknya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana hanya dengan izin, hanya dengan rahmat, inayah dan taufik daripada Allah Rabbul Alamin, kita semua dapat berada di sini. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah dan kekuatan sehingga sama-sama kita dapat bermaghrib petang ini secara berjamaah 27 darjat berbanding dengan yang tunaikan bersendirian. Kita mengulang-ulangi ini tuan-tuan kerana tanda syukurnya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ianya sebagaimana difirmankan Allah, wala in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur nescaya kami tambah nikmat itu. Mudah-mudahan kesyukuran kita ini Allah Subhanahu wa taala menambah hidayah, istiqamah dan kekuatan kepada kita semua untuk terus solat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana biasa sahabat-sahabat semua, sementara masuk isyak kurang lebih 7.30, kita mengisinya dengan buku yang biasa itu semakkan semua Nabi, para sahabat dan orang-orang salih yang telah ditulis oleh Profesor Dr. Basi Ibrahim dan Dr. Ahmad Faizul Ismail. Hari tulas minggu lepas kita topik yang kita nak yang kita dah beri hint, kisah masyhur dalam hijrah, iaitu kisah Suraqah bin Malik. Tuan-tuan dan sahabat-sahabat semua, memang benar, kisah tu memang benar adanya seorang lelaki bernama Suraqah bin Malik. Memang dia terdorong nak mendapatkan ganjaran besar yang ditawarkan oleh pemimpin jahiliah ketika itu kalau dapat menangkap Muhammad hidup atau mati. Lalu dia ni memang gairah betul ni. Memang benar dan memang betul dia ni beria-ia mencari, dan dia dah dapat hin-hin yang lelaki yang dia kejar tu macam dah ada nampak-nampak dah ni, sehingga dia tak beritahu orang lain. Dia tamak ni, dia nak dia seorang. Memang benar pengejaran itu berlaku, kejarnya, tersungkur kudanya ketika dia nak memanah 2-3 kali nah begitu, memang benar. Apa yang tidak benar berkaitan dengan ni? Mari kita tengok. Suraqah bin Malik dijanjikan oleh pemimpin Quraisy ni, siapa-siapa sajalah yang dapat menangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dengan 100 ekor unta oleh pembesar Quraisy sekiranya beliau dapat menjejaki Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dalam peristiwa hijrah. Suraqah memang terserempak dengan mereka berdua, tetapi apa yang beliau harapkan tidak berlaku. Dia nak tangkap kan, tak jadi. Bahkan riwayat menyatakan Nabi menjanjikan kepada Suraqah untuk memberi kepadanya gelang Maharaja Kisra. Ni ada masalah. Ada satu buku saya baca, saya tak ingat tadi, satu buku sirah, bukan gelang, mahkota raja. Mahkota, yang ni gelang. Buku-buku sejarah menceritakan Suraqah bin Malik hidup di zaman selepas Rasulullah wafat. Dia hidup di zaman Omar Al-Khattab. Panjang ni. Di zaman Omar ni lah berlakunya peperangan Qadisiyah tahun ke-14 Hijrah.
dalam peperangan itu tentera Islam adanya Surakah bin Malik ni, yang menentang kerajaan Parsi ni, Rum, Kisra, Rum, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Asir dalam kitab Ibnu Asir Al-Kamil fi Tarikh, dan orang-orang Islam memasuki Parsi, Kisra Parsi. Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas memanggil Surakah ni dan memberikan gelang Maharaja Kisra kepadanya dalam peperangan itu. Dah dapat tawan, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas pun dapat menguasai istana dan dia ambil gelang ni, serahlah, konon ceritanya diserahkanlah kepada Surakah bin Malik. Buktinya dapat dilihat dalam sebuah hadis yang mana Rasulullah bersabda, bagaimana keadaan anda wahai Surakah bila anda kelak memakai gelang Maharaja Kisra? Ini kononnya peristiwa ni, kata-kata Nabi ni ketika masa pengejaran dulu bang. Ketika Surakah mengejarnya dulu, lalu gagal, beberapa kali gagal. Lalu Rasulullah jawab, Surakah, nanti kau kelak akan memegang gelang Maharaja Kisra. Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah, oleh Ibnu Asir juga dalam Usdul Ghabah. Kata Ibnu Hajar, hadis ini diriwayatkan menerusi jalan Abu Musa daripada Al-Hasan. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana keadaan anda wahai Surakah ketika hijrah dulu ni, apabila anda kelak akan memakai gelang. Perawi hadis ini adalah dipercayai, tetapi hadis ini adalah hadis mursal. Hadis mursal maknanya tak sampai ke Nabi, sampai ke sahabat saja. Daripada Marasil Al-Basri. Ibnu Hajar mengatakan beliau meriwayatkannya daripada Ibnu Abbas dan Sa'id bin Musayyab. Analisa kisah ini. Ini penting. Pengejaran tu benar tuan. Yang jadi isunya sekarang ni, konon terbukti kata-kata Nabi yang Nabi dulu janji sebut pada dia, kau nanti akan pegang, apa pendapat kau, nanti kau akan pegang gelang Kisra. Yang tu jadi isu. Kisah di atas tidak boleh dijadikan hujah. Ini kata pengarang, pengkaji, doktor ni, profesor ni. Hal ini kerana riwayat daripada kedua pihak ini adalah munqati'. Munqati' ni terputus. Nak bersambung bah? Tidak bersambung, terputus. Jadi habislah ni. Bila terputus, syarat hadis sahih itu mesti ittisalus sanad, bersambung. Tiba-tiba dia terputus. Dia tidak memenuhi syarat kesahihan sesuatu hadis. Hadis munqati' ialah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in daripada sahabat yang mana dia tidak mendengar sendiri daripadanya. Dan tidak bertemu dengannya. Tak bertemu pula tabi'in dengan sahabat ni. Manakala hadis mursal ialah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in daripada Rasulullah tanpa perantaraan sahabat. Tak ada pula sahabat, direct tu. Patutnya dia mesti dari sahabat. Sahabat kan jumpa Nabi. Hadis ini tidak sahih. Hadis di atas tidak sahih. Yang kita cerita-cerita tadi itu tidak sahih tentang gelang ni, isu gelang ni. Sebaliknya berlegar di antara munqati', iaitu terputus, dan mursal. Maknanya sepatutnya ada sahabat dalam tu. Walaupun Marasil Hasan Al-Basri adalah kuat, namun hadis di atas juga bertentangan dengan riwayat Bukhari. Ini yang jadi masalah ni. Ada riwayat sahih lagi yang diperakui, iaitu riwayat Bukhari yang juga meriwayatkan tentang peristiwa Surakah mengejar Nabi. Itu memang benar tuan. Tetapi tidak pula menyebut Nabi menjanjikan kepadanya memberikan gelang Maharaja Kisra. Dalam Sahih Bukhari ada cerita pengejaran Surakah bin Malik. Memang benar dalam Sahih Bukhari, tapi tak sebut pula dalam hadis tu yang Nabi menjanjikan Surakah dapat gelang. Kau nanti dapat, tidak ada. Dalam Sahih Bukhari itu tidak ada. Di situ masalahnya. Surakah melaporkan ketika Rasulullah SAW keluar daripada Mekah kerana berhijrah ke Madinah, orang-orang Quraisy menawarkan 100 ekor unta kepada siapa saja yang berjaya membawa pulang Muhammad kepada orang Quraisy. Katanya ketika saya sedang duduk dalam kaum saya, di kalangan puak dia ni,
Seorang lelaki berada dalam majlis berdiri lalu berkata, demi Allah saya melihat 3 orang tadi lalu di hadapanmu. Ada 3 orang lalu. Sesungguhnya saya melihat mereka adalah Muhammad dan sahabatnya. Kata dalam perbualan di antara mereka itulah. Katanya, saya mengisyaratkan kepada lelaki itu supaya diam. Surakah kata, jangan cakap banyak, diam. Pasal dah dapat hint, kan? Kemudian saya berkata, mereka hanyalah Bani Fulan, supaya dia saja yang dapat tangkap. Jadi dia akan kata, itu Bani Fulan, itu bukan Muhammad. Macam itulah. Itu bukan Muhammad dengan bakal, dengan bukan. Supaya perhatian orang ramai ketika itu, okey, yang dia nampak tadi tu bukan yang dimaksudkan nak dikejar, iaitu Muhammad. Itu Bani Fulan yang sedang mencari binatang ternaknya yang sesat. Untuk mengalihkan isu, kan? Kata lelaki itu, mungkin lelaki itu adalah Muhammad. Kemudian beliau berdiam diri. Kata Surakah, kemudian saya pun berdiam diri, dia pun diam. Timpan nekat nak ngejar, saya bangun lalu masuk ke dalam rumah. Dia bangun, pergi masuk dalam rumah. Saya minta supaya kuda saya yang disediakan di tengah lembah Mekah, adalah khadam dia, minta ambil kuda dia ni, kan? Saya juga meminta supaya senjata disiapkan. Disiapkan senjata. Lalu senjata dikeluarkan daripada bahagian belakang bilik saya. Setelah itu mengambil anak panah yang saya gunakan untuk bersumpah selalu dengannya. Ini kau ni, dia punya senjata paling berkat lah konon ni. Tak? Setelah itu saya pun bergegas seraya memakai baju besi. Pakai baju besi pula, panah bawa, kuda bawa. Kemudian saya keluarkan anak panah lalu bersumpah dengannya. Macam orang dulu keris sampai dicium tangkai dia lah, kan? Apa hal dicium, wallahu alam. Macam itulah tu. Kononnya keris ni ada power lah kot, kan? Tapi jangan percaya tu rapat lah. Tiba-tiba keluar anak panah yang saya sendiri tidak suka. Bila dia, orang Arab memang suka buat undi-undi tu. Anak panah yang banyak-banyak tu keluar, alamak, yang dia nak ngambah. Bila terkeluar yang dia tidak nak tu, dia telah memberi syarat kepadanya, ni ada masalah ni, kan? Ni ada masalah ni. Anak panah yang saya sendiri tidak suka, yang tertulis padanya, dia tidak dapat dimudaratkan. Yang nak dikejar tak dapat dimudaratkan. Kata Surakah, saya mengharapkan sayalah orang yang dapat menangkap Muhammad. Memang dia tamak betul ni, Dialah yang dapat tangkap Muhammad dan menyerahkannya kepada orang Quraisy. Dengan itu saya beroleh 100 ekor unta. Banyak ni, kan? Kata Surakah, lalu saya pun menunggang kuda saya menjejaki kesan-kesan Muhammad. Jejak. Tiba-tiba kuda saya berteriak dan menyebabkan saya jatuh. Tiba-tiba kuda dia menjerit. Dia pun terjatuh. Katanya, saya berkata, apa ni? Setelah itu saya pun mengeluarkan anak panah saya dan bersumpah dengannya. Tiba-tiba anak panah yang saya keluar tu yang saya tak suka, yang saya benci, tertulis dia tidak dapat dimudaratkan. Anak panah yang sama juga. Dia dah beri hint pada Surakah yang kau nak panah tu tak dapat dimudaratkan, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya, walau bagaimanapun saya berkeras juga, walaupun dah jatuh dah ni, dah ada isyarat 2 kali dah ni, saya berkeras juga untuk mengekori jejak Muhammad dari belakang. Katanya lagi, saya menunggang kuda untuk mengikuti jejak Muhammad. Tiba-tiba kuda saya berteriak lagi, sehingga saya terjatuh sekali lagi. Kuda tahulah bila dia naik kan, terjatuh lagi sekali. Saya pun berkata, apa ni? Katanya, kemudian saya mengeluarkan anak panah dan bersumpah dengannya sebagaimana sebelumnya. Ini dah 2 kali dah ni. Kali ketiga ni lalu keluar anak panah yang saya benci, yang tertulis dia tidak dapat dimudaratkan. Katanya, tetapi saya berkeras juga untuk mengikuti Muhammad. Dah 3 kali nak ikut juga. Apabila saya benar-benar dapat melihat mereka bertiga, dah nampak jelas dah ni, tiba-tiba kuda saya terjatuh. Yang ni kuda dia terjatuh. Kedua-dua kakinya terbenam dalam tanah, jelus dalam tanah. Akibatnya saya juga terjatuh daripada kuda itu. Kemudian kuda itu
mencabut kedua-dua kakinya daripada dalam tanah, tetapi ia pula diseliputi dengan asap bagaikan angin puting beliung. Bagaikan angin puting beliung lah. Ya? Katanya, barulah saya tahu yang saya dihalang daripada menghampiri Muhammad dan perkara ini jelas zahir. Masa tu dia dapat rasakan sesuatu yang pelik dan lain ni. Katanya, oleh kerana itu saya melaung kepada mereka, menjerit kepada Rasulullah, Abu Bakar dan Abdullah bin Uraikid ni. Menjerit. Saya berkata, saya adalah Surakah bin Ja'syam. Tunggulah saya, biarlah saya bercakap dengan Tuan. Tunggulah. Dia dah rasa gerun terhadap orang yang dia kejar ni. Demi Allah, saya tidak menipu Tuan dan tidak akan mendapati sesuatu yang Tuan benci daripada saya. Saya tak akan tipu. Tuan tak akan dapat daripada saya sesuatu yang Tuan tak suka. Artinya saya tak akan tangkap Tuan. Tuan akan merasa aman. Jangan bimbanglah, dia beri jaminan itu. Rasulullah pun berkata kepada Abu Bakar, katakan kepadanya apa yang anda inginkan daripada kami. Kau nak apa daripada kami? Rasulullah suruh Abu Bakar cakap kepada Surakah yang mengejar ni, kau mau apa kan? Kau nak apa daripada kami? Lalu Abu Bakar pun berkata sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Katanya, saya berkata, Tuan menulis kepada saya satu surat sebagai tanda jaminan antara saya dengan Tuan. Dia nak, Surakah nakkan satu surat jaminan dia dengan Rasulullah. Rasulullah berkata, tuliskan untuknya wahai Abu Bakar. Abu Bakar pun menulis satu surat di atas tulang atau cebisan kertas atau pelepah tamar dan melemparkannya kepada saya. Maknanya masa tu dah ada alat tulis, dah ada lembaran kertas atau pelepah tamar, alat untuk ditulis lah, pelepah tamar, cebisan kertas, dah ada dah pen, dah ada dah benda nak ditulis, dah pandai menulis, dah tahu menulis kan. Saya mengambilnya hasil tulisan jaminan itu yang bertulis, jaminan bertulis daripada Rasulullah ni. Saya mengambilnya, kata Surakah, dan meletakkan pada anak panah saya. Dia letakkan, mungkin kecil sajalah, ya tak? Setelah itu saya pulang dan mendiamkan diri. Surakah pun boleh balik ke Mekah diam-diam, tak beritahu siapa-siapa. Saya tidak menceritakan peristiwa itu kepada seorang pun. Tak ada siapa pun yang tahu. Dia seorang saja. Maknanya yang tahu dia Rasulullah, Abu Bakar dan yang penunjuk jalan itu saja. Kisah ini terdapat dalam kisah Ibn Hisham dengan sanad yang sahih kerana sokongan yang lain. Adanya sokongan yang lain jugalah. Kerana Ibnu Sa'ad disokong dalam Sahih Bukhari. Orang yang menyokongnya adalah Uqail. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini ada dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan tentang bersambungnya hadis ini. Hadis ini tidak terputus. Hadis ini tidak pun menyebut yang janji Nabi kepada Surakah bin Malik untuk dapat gelang Maharaja Kisra nanti ni. Tidak ada. Sedangkan dia merupakan riwayat yang lebih diterima pakai riwayat ni sebab terdapat dalam Sahih Bukhari, Amirul Mukminin fil Hadis. Kita dulu pernah belajar. Kan? Di antara penyusun-penyusun hadis ni yang paling top dan teratas Sahih Bukhari. Kan? Nanti satu masa kita tengok kitab. Dia disyarah je ni, Fathul Bari. Lagi panjang tuan. Amirul Mukminin fil Hadis. Dalam Sahih Bukhari ini tidak pula menyebut yang Nabi menjanjikan gelang kepada Surakah bin Malik. Ada buku, ada satu tadi saya baca buku Mahkota Raja Kisra pun sama. Tidak ada, tidak menyebut pun tentang itu. Ini pentingnya kita ni membaca tuan. Membaca dan membaca supaya kita tahu. Kan? Baik, kisah berikutnya pun kisah menarik tuan. Apa kisahnya ni? Kisah malaikat memandikan jenazah Hamzah. Hamzah ni bapa saudara Nabi. Orang Labuan bilang tangahnya bah. Hamzah ni dia terkorban dalam perang Uhud, ditombak oleh Wahsy, seorang hamba yang pandai. Konon diupah. Tapi yang nyatanya dia mati. Lalu dibelah. Adanya matilah bapa saudara Nabi ni yang pejuang besar, pejuang hebat ni, Sayyidus Syuhada, penghulu segala syuhada, segala orang mati syahid, penghulunya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Jadi dalam peristiwa peperangan ini
Siapa pergi umrah akan pergi medan Uhud. Ya tak? Ada medan syuhada Uhud. Di sana dia akan ditulis Sayyid Syuhada Hamzah Abdul Muttalib. Baik, mari kita tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kononnya berbunyi, saya melihat malaikat memandikan jenazah Hamzah. Ada ni tuan ni. Kisah ini, hadis ini, peristiwa ini yang kata demikian tu tak boleh jadi hujah. Kenapa tuan? Ini kerana ia merupakan kisah yang berdasarkan hadis daif tuan. Hadis daif. Yang kononnya Hamzah dimandi oleh para malaikat, itu hadis daif. Hadis daif. Ia dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, dalam kitabnya Tabaqat. Katanya Muhammad bin Abdullah Al-Ansari memberitahu kami, katanya Al-Ash'as memberitahu kepada saya, katanya Al-Hasan pernah ditanya apakah para syuhada itu dimandikan. Dia jawab ya. Menurut Al-Albani, sanad hadis ni yang merawi-merawi sanad-sanad itu adalah sahih mursal. Perawi semuanya perawi yang dipercayai, iaitu perawi Al-Bukhari selain daripada Ash'as. Beliau adalah Ibnu Malik bin Abdul Malik Al-Humrani. Beliau seorang yang dipercayai tetapi mursal. Hadisnya menggugurkan sahabat dalam tu. Patutnya disebutlah daripada mana kan. Ni sahabat tak ada. Sahabat ni yang dekat dengan Nabi kan, yang paling hampir dengan Nabi. Dia tersangkut di sana. Maksud Al-Hasan di sini adalah Hasan Al-Basri, tetapi mursal Hasan Basri adalah orang yang paling kuat sekali kerana mursalnya dijadikan hujah. Tetapi ada benda yang menyebabkan tidak diyakini kesahihannya, tak dapat diyakini confirm sahihnya. Kenapa? Kerana tidak dikenal pasti perawi di antara beliau dengan Nabi. Di antara Hasan Basri dengan Nabi itu tak ada siapa. Itu masalahnya. Sebagaimana yang diperakui oleh pakar-pakar dalam ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis. Lebih-lebih lagi beliau sendiri terkenal dengan riwayatnya daripada perawi-perawi yang lemah. Itu jadi masalah juga ni. Dan melakukan tadlis ke atas mereka, menyebutnya tapi tidak menyebut dengan betul siapa sebenarnya. Pernah satu kali beliau menyampaikan sebuah hadis yang dikatakan daripada Ali bin Zaid bin Jada'an. Ketika beliau menyampaikan hadis tersebut, beliau tidak menyebut pun beliau menerimanya daripada Ibnu Jada'an. Ini masalahnya ni, ini yang dikatakan tadlis ni. Oleh kerana itu Daruqutni menyatakan marsilnya lemah. Sandaran hadis ini lemah. Adalah diakui ia diriwayatkan secara musnad oleh Mu'alla bin Abdul Rahman Al-Wasiti. Katanya Abdul Hamid bin Ja'far menceritakan kepada kami, katanya Muhammad bin Ka'am Al-Qurazi menceritakan kepada kami daripada Ibnu Abbas, katanya Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Rasulullah, setelah dibunuh oleh musuh dalam keadaan beliau berjunub, Rasulullah SAW bersabda, malaikat telah memandikan jenazahnya. Ada juga riwayat yang menyebut demikian. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim. Katanya, kata Al-Hakim, sahih sanadnya. Kata Albani, tetapi Az-Zahabi menolaknya dengan menyatakan Mu'alla adalah seorang yang lemah. Perawi itu lemah. Beliau mengemukakannya di dalam kitabnya bernama Du'afa, Imam Az-Zahabi. Hadis-hadis daif termasuk hadis ni lah. Kes kononnya Hamzah ni dia dalam keadaan jenabah, lalu dimandikan oleh malaikat. Itu pun tidak dapat diterima. Sehingga Daruqutni mengatakan beliau ni sangat dusta. Sangat dusta. Itu pentingnya belajar hadis ni tuan-tuan ni. Kita dulu pakai ambil saja kan. Yalah masalahnya dulu ni pengkaji-pengkaji, ulama-ulama hadis tak banyak. Sekarang dah banyak. Sekarang dah dikitabkan. Untuk tahu sahih tak sahih dah senang. Multimedia ada, buku ada, carian ada. Jadi kita yang berada di akhir zaman ni patutnya bersyukur. Dah senang dah nak Google. Terutama nak muda lah. Kita yang liau-liau ni memang payah lah. Apa kan mau dicari, pegang telefon pun kan malas. Pegang telefon pun malas. Habis-habis pun tengok ceramah YouTube. Itu ialah kan. Tapi sekarang untuk pengetahuan tuan-tuan, anak-anak muda ni dia dah boleh akses sendiri yang benar dan yang tidak benar. Dia boleh Google,
Sahih atau tidak, dia boleh type saja, sahih atau tidak hadis ni. Ui, dia akan jumpa tu. Oh, hadis lemah, hadis sangat lemah, hadis sangat ni. Ciri-ciri hadis dhaif. Oh, banyak-banyak. Yalah. Baru ni di dalam kumpulan grup, saya sengaja tak jawab, dalam grup Tauliah Mufti. Dalam tu ada ustaz-ustaz semua, imam-imam ustaz-ustaz ni. Dalam tu adalah satu orang bertanya, apa status hadis? Buat satu amalan tu dia punya ganjarannya ribu-ribu. Wah, ribu-ribu dahsyatnya ganjarannya ni. Ribu-ribu. Saya tahu kalau Ustaz Ridwan yang jawab kan dia jadi lain. Jadi saya tunggulah siapa yang jawab. Kan? Kita kalau jawab kan memanglah Ustaz tu memanglah dia memang tak pakai tu, dia orang ni kan dia nak pakai hadis sahih saja. Nasib ada di antara sahabat-sahabat tu yang menjawabnya. Kan? Di antara ciri-ciri hadis sahih ni, buat sikit ganjarannya komen dahsyat, power punya. Tapi yang sahihnya tuan ialah, yang sahihnya ialah ada orang kampung, orang fakir, orang miskin, dusur, orang kampung fakir miskin, dia cemburu dengan orang kaya Ansar. Dia orang ni kaya ya Rasulullah, kaya dahsyat ni. Macam mana kami nak mengatasi dia orang ni? Dia sembahyang macam kita, dia wirid macam kita dia kan. Tapi dia boleh sedekah, dia boleh pergi haji, dia boleh pergi umrah, dia boleh pergi infak. Macam kita ni tak adalah nak potong, tak dapat lah. Dengan status kita orang kampung yang miskin, fakir ni nak potong macam mana? Betul tak? Hadis tu hadis sahih. Rasulullah jawab, kau mau tak aku beritahu kamu satu amalan yang kau boleh mengatasi orang terdahulu dan orang akan datang. Wah, ini memang saya tuan ni. Apa amalannya? Hendaklah engkau bertasbih 33 kali lepas solat, bertahmid alhamdulillah 33 kali, bertakbir 33 kali, dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Simple je. Oh, boleh mengatasi orang terdahulu dan orang akan datang. Tapi kena istiqamah. Kalau sekali buat 3 minggu tak buat tak jadi, dia kena istiqamah. Dia kena istiqamah sampai mati. Kan? Ada orang zikir lain dia buat, yang tu tak buat, kan malang. Kan malang. Kan ni yang kita nak ni, dapat mengatasi orang terdahulu dan orang akan datang. Wah. Padahal simple sangat. Tak dapat sambil duduk, kita ada urusan ni, sambil berjalan ke kereta pun boleh. Wah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, 33, Allahu akbar, Allah. Pun boleh, itu pun dikira. Wah. Dikira. Jadi yang itu jangan ditinggalkan. Okey. Ni kisah berikutnya. Kisah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin menyuruh bertawasul dengan kubur Nabi. Ni zaman-zaman sekarang ni tuan ni. Zaman sekarang ni dikenali dengan kuburiyun. Kalau kita tengok YouTube kan, ada yang sujud pada kubur, ada yang cium batu nisan. Batu nisan tu tak siapa-siapa buat, batu mana dia buat boleh cium bah. Batu-batu boleh cium. Ada yang lampu-lampu berbunga-bunga. Dahsyat ni tuan ni, jangan terpedaya tuan. Ad-Darimi mengeluarkan dalam sunannya daripada hadis Abu Nu'man yang menjelaskan penduduk Madinah menghadapi kemarau yang teruk. Seketika dulu katanya penduduk Madinah menghadapi kemarau teruk. Mereka telah mengadu kepada Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, lalu konon katanya pergilah ke kubur Nabi SAW, tebuklah satu lubang. Tebuk pula dinding tu yang terdapat di kubur Nabi, menghala ke langit. Tebuk, hala ke langit kan, tebuk direct lah ke langit. Sehingga tidak ada lagi atap. Yang itu pun tak ada atap kan. Kata perawi, mereka pun melakukan yang disarankan oleh Aisyah. Mereka telah, lepas pada itu turunlah hujan dengan lebatnya. Rumput-rumput pun tumbuh, unta-unta pun menjadi gemuk dan mempunyai banyak lemak, sehingga tahun itu dikenali dengan tahun banyak lemak. Tahun banyak lemak ni ada dalam buku sirah ni tuan ni. Kononnya peristiwa ni. Kalau tuan-tuan kita tak baca ni, ini Aisyah suruh pergi tawasul dengan kubur Nabi.
Tengok analisa dia tuan. Kisah ini tak boleh dijadikan hujah ni, kata pengarang, kerana dia merupakan kisah lemah dari 3 aspek, 3 perkara. Pertama, perawinya, orang yang membawa cerita ni, ada seorang bernama Sa'id bin Zaid, iaitu saudara kepada Hamad bin Zaid, ada kelemahan, ada masalah, ada kelemahan dia. Al-Hafiz menyebut dalam kitabnya Takrib, beliau seorang yang jujur namun banyak waham, banyak masalah lah, tak boleh diyakini sangat. Az-Zahabi pula menyebut dalam Mizan, dalam kitabnya Al-Mizan, Yahya bin Sa'id mengatakan beliau seorang yang lemah. Sa'di juga menyatakan beliau tak boleh dijadikan hujah, dan ahli-ahli hadis menilai lemah riwayat beliau, riwayat Sa'id bin Zaid ni. An-Nasa'i dan lain-lain menyatakan beliau seorang yang tidak kuat. Jadi banyak kritikan terhadap perawi dalam cerita ni yang namanya Sa'id bin Zaid. Ini ada masalah. Ini pun dah menjadikan hadis ni tak boleh dijadikan hujah. Itu yang pertama. Yang kedua, kisah ini terhenti setakat Aisyah saja dan tidak diangkat kepada Nabi. Jika sahih sekalipun, ia tetap tak boleh dijadikan hujah kerana ia termasuk dalam bab ijtihad yang dilakukan oleh sebahagian sahabat, terdedah kepada salah dan betul. Kalaupun ni, sebab Aisyah adalah sahabat Nabi juga, walaupun dia ummul mukminin kan, dia seorangnya, ia terdedah kepada salah dan betul. Umat Islam tidak boleh wajib beramal dengannya, sebab dia bukan confirm, bukan sahih pun, kan? Terdedah benar dan salah. Okey. Ketiga, aspek ketiga, Abu Nu'man, iaitu namanya Muhammad, dikenali dengan nama Arib. Meskipun beliau ni seorang yang dipercayai, namun hafalannya pula bercampur aduk. Hafalannya tak konsisten pada akhir umurnya. Dah di penghujung umurnya, ingatan dia dah mula celaru, kan? Macam kita jual lah. Dulu okey, kan tak? Lagu Scorpion boleh hafal dari pangkal ke hujung, kan? Hadis jam, kan tak? Okey, dah tua lagi lah masalah. Orang yang sebegini, orang sebegini menurut Ibn Salah, boleh diterima hadisnya orang-orang yang meriwayatkannya daripada beliau sebelum beliau menghadapi masalah bercampur aduk dalam hafalannya. Kalau boleh confirm sebelum dia bercampur aduk hafalannya, boleh diterima. Dan hadis yang diriwayatkan daripada beliau selepas itu tak boleh diterima. Lepas gangguan mental dia, lepas gangguan fikiran dia ni bercelaru, tak boleh ingat lagi dah, masa tu hadisnya tak boleh diterima. Okay, kata Ibn Salah. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan daripada beliau yang tidak dapat dipastikan sama ada muncul sebelum bercampur ataupun selepas, tak boleh dikonfirm ni hadis ni sebelum dia okey ingatan dia ke atau selepas bercampur-campur ingatan dia, tak boleh pasti, maka hadis tu tak boleh diterima. Ini nak menunjukkan betapa disiplinnya, betapa rigidnya, betapa hati-hatinya nak menerima sesuatu hadis, sehingga orang tu pun kalau tak boleh dikonfirm dia ni sebelum ingatan dia bercelaru atau selepas, tak boleh terima. Tak boleh diterima. Okey. Asal di atas tidak diketahui adakah Ad-Darimi mendengarnya sebelum berlaku campur aduk hafalannya atau selepasnya. Ini masalahnya. Tak dikonfirmkan. Oleh sebab itu, ia tidak dapat dikenal pasti. Ia tidak boleh diterima sebab tak meyakinkan. Oleh kerana itu, dia tak boleh dijadikan hujah. Cerita ni tak boleh dijadikan hujah. Menurut Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, kisah yang terdapat dalam hadis di atas melibatkan sanad yang tidak sabit, yang tidak sahih pun. Hal ini kerana pada masa hidup Aisyah, dinding makam Nabi SAW itu tidak mempunyai lubang, bahkan kekal sebagaimana pada zaman Rasulullah, tak ada lubang apa-apa pun. Sebahagiannya mempunyai atap dan sebahagiannya terdedah, manakala cahaya matahari mengenainya. Bilik baginda kekal dalam keadaan tersebut hingga pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Al-Malik, di mana Khalifah Al-Walid telah memasukkan bilik Rasulullah SAW itu ke dalam Masjid Nabawi. Asalnya berasingan dulu tuan, masjid dah pembesaran, dah jadi tengah sekarang. Sewaktu projek perluasan masjid tersebut dalam pemerintahan Khalifah Al-Walid, beliau telah membina sekitar bilik Aisyah yang terdapat kubur Rasulullah dengan dinding yang tinggi.
Setelah itu lubang dibuat menuju kubur Rasulullah untuk memudahkan kerja-kerja menyapu. Ada ruang-ruang senang nak masuk keluar untuk tujuan pembersihan. Dengan itu dakwaan yang menyatakan sudah wujud lubang pada dinding bilik beliau semasa hidupnya adalah suatu bentuk pendustaan. Tak benar, kata Imam Ibn Taymiyah. Tak benar. Okey? Tuan-tuan, kata pengarang ni lagi, ibadat atau ta'abbudiyah, kepatuhan, ketaatan sebenarnya berdasarkan ikut, ittiba', bukan rekaan. Kita buat ibadat ni kerana kita ikut Nabi, tak boleh reka-reka. Pasal apa takbir raya Aidilfitri itu sampai imam khutbah saja? Kenapa lepas tu tak boleh takbir raya lagi Aidilfitri? Kerana ta'abbudiyah, kerana dia ibadat. Tak? Kenapa Hari Raya Aidil-Adha sampai 3-4 hari? Kerana ikut Nabi. Dia tak boleh pakai akal. Tak boleh pakai akal. Ini maksudnya ni. Kenapa Maghrib 3 rakaat? Apa salahnya 2 rakaat? Masanya kurang lebih subuh saja. Tak, ikut Nabi. Ikut Nabi. Ini disebut ta'abbudiyah, ibadat. Ibadat tu hendaklah berdasarkan ikut Nabi, ittiba' Rasul, ikut saja. Kenapa tasbih 33? Alhamdulillah 33. Kena ikut saja. Itu namanya ibadat. Kenapa tawaf 7 kali? Tadi dalam masa kursus haji ada seorang tanya, Ustaz, boleh tak? Boleh tak Ustaz, kita ni 9 kali bah? 9 kali. Nabi kata 7 kali. Tak, dia nak buat 9 kali. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Dia sebab ibadat ni kena ikut 7 kali 7 kali. 7 kali 7 kali. Tak boleh ditambah, tak boleh dikurangi, tak boleh dimodify, tak boleh. Macam mana Nabi ajar macam itulah. Tu dipanggil ibadat, ta'abbudiyah, ikut saja. Ikut saja. Ibadat sebenarnya berdasarkan ikut, bukan rekaan. Tidak ada seorang pun dalam kalangan orang Islam yang boleh mensyariatkan, artinya yang buat satu syariat baru, sesuatu amalan yang tidak diizinkan oleh Rasulullah. Tak boleh. Ini bukan kata saya ni tuan ni, kata pengarang ni. Tidak boleh. Dia mereka barulah, amalan baru, ajaran baru. Setengah orang tuan-tuan, kadang-kadang dia mengutuk, ustaz ni mulalah ni bid'ah. Janganlah pakai mikrofon kan bid'ah, janganlah pakai jam kan bid'ah, janganlah pakai kereta Honda Civic, dia kata Honda Accord. Ustaz jangan pakai Honda Accord kan bid'ah, pakailah unta. Itu artinya kepahaman dia sangat lemah. Itu hal dunia. Jam, mikrofon, kapal terbang, jet, kapal selam, itu hal dunia. Yang disebut di sini ialah hal ibadat. Hal ibadat. Ibadat ni artinya amal, ritual yang berhubung dengan Allah, yang nak dapat pahala, nak dapat pengampunan. Dia mesti berdasarkan hadis Nabi. Dia tak boleh reka-reka. Itu namanya bid'ah tu. Bid'ah yang berkaitan dengan ibadat, bukan dengan dunia. Man ahdasa fi amrina hadza, siapa yang mengada-adakan pada urusan kami. Amrina ni urusan kami. Urusan apa kami ni? Urusan agama. Dalam hadis yang lain Nabi kata, antum a'lamu bi umuri diniyakum, kau lebih tahu urusan dunia kau. Kita nak pergi haji guna kapal selam, boleh suka hati kau. Kau nak guna jet, tak? It's okay. Kau nak tawaf guna skuter, Nabi dulu guna unta, kau nak, it's okay. Itu bukan ibadat, itu dunia. Yang disebut di sini ni ibadat. Baik, tidak ada seorang pun yang boleh menunaikan solat dengan menghadap ke kubur Nabi, tak boleh. Solat menghadap kubur Nabi tak boleh. Apatah lagi kubur Tok Alim. Tak? Dan menyatakan dia lebih berhak menunaikan solat ke arah kubur Nabi berbanding dengan menghadap ke arah kiblat. Sebab kenapa sampai Mekah berdoa angkat tangan depan kubur Nabi, siaplah kau. Nak doa hadap kiblat. Kan? Doa tu pada Allah. Nabi dah wafat. Nabi suruh berselawat pada dia saja. Okey. Dalam sahih
Hadis sahih telah sabit Rasulullah SAW bersabda, jangan duduk atas kubur, jangan tunaikan solat alas kubur, jangan. Sekarang ni, woi, kamai ni tuan ni beria-ria. Namun malangnya segolongan ahli ibadat, ni masalahnya tuan ni, ahli ibadat yang rajin buat ibadat ni melampau menunaikan salat alas kubur syekh mereka ni, syekh tarekat ni. Sanggup pergi pergi Yaman sana tu. Membelakangkan kiblat. Mereka menyatakan menghadap ke arah kubur syekh ni merupakan kiblat yang khusus, manakala kiblat Kaabah tu kiblat yang umum untuk masyarakat awam. Tu untuk orang Cayam yang menghadap ke arah kiblat ni, yang khusus ke arah syekh. Diguna istilah tu. Orang jahil kan, wah terloponglah dengar. Ya ke? Segolongan ahli ibadat yang melampau pula berpendapat lebih afdal menunaikan solat di kubur syekh berbanding dengan menunaikan solat di masjid, termasuk Masjid Haram dan Masjid Al-Aqsa. Ada juga yang sampai gitu. Kan? Tuan-tuan, solat di masjid lebih utama daripada solat di rumah bagi lelaki. Solat di masjid Nabi 1000 kali lebih baik daripada solat di tempat lain. Solat di Masjid Haram 100,000 kali lebih baik daripada tempat lain. Tak ada tempat lain yang lebih baik. Okay? Golongan daripada mereka berpendapat berdoa di kubur para nabi dan orang saleh lebih afdal berbanding berdoa dalam masjid. Ini pun masalah ni tuan ni. Semua ini sebenarnya bertentangan dengan syariat Islam. Bertentangan tuan, jangan kita buat, jangan terpedaya. Hari itu ada yang kata boleh berdoa di pokok. Ya Allahu Akbar tuan. Masalah dunia akhir zaman kan. Doa hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka na'budu, hanya engkau aku mengabdikan diri ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya pada engkau sajalah aku mohon pertolongan. Tidak pada makhluk, tak pada pokok, tak pada orang, tak pada syekh, tak pada nabi, tak pada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Okey. Jadi saya kira cukup sekadar ini. Kita sebenarnya tak banyak lagi ni kisah ni tuan. Ada kisah Abu Ayyub Al-Ansari dengan kubur, pun kubur lah, kubur tuan. Okay? Jadi saya kira cukup sekadar itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.